Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mafhumnya, selagi akan bertanya oleh mereka akan kamu ya Muhammad tentang darah haid, kata oleh kamu huwa darah haid tadi adzan, mana perkara yang keji, kotoran, maka jauhilah oleh kamu akan perempuan ketika datang darah haid. Ilmu haid ialah haid nifas istihadah ialah ilmu yang tersembunyi. Sebagaimana kata hukama, orang laki-laki tiada didatangi haid, yang tak mengalami haid, dan perempuan pula malu untuk bertanya. Dengan alasan inilah hukum mempelajari darah haid adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Kenapa saya kata wajib? Bagi perempuan yang terutama bagi perempuan yang mengalami darah haid. Adapun bagi laki-laki, apabila mereka berkahwin dan hadir seorang perempuan di dalam kehidupan mereka, pada malam yang pertama perkahwinan sepatutnya mereka sudah bertanya pertama sekali tentang akidah, yang kedua tentang bersuci, yang ketiga tentang amal ibadat, dan yang keempat tentang hukum darah. Jikalau suami memahami atau mengetahui hukum darah, wajib atas dia mengajar isteri tentang hukum darah tersebut. Dan jikalau dia tidak mampu, wajib ia menyuruh isteri keluar daripada rumah untuk mencari guru belajar tentang hukum darah. Dan jikalau suami tak mengizinkan isteri untuk keluar mempelajari ilmu darah haid nifas istihadah, isteri boleh keluar daripada rumah tanpa izin suami, dan dia keluar rumah tidak dianggap sebagai nusyuz. Jadi pada hari ini saya datangkan sebahagian daripada contoh-contoh darah haid nifas istihadah. Yang pertama saya nak sebutkan darah yang keluar 15 hari sebelum cukup umur seorang kanak-kanak perempuan 9 tahun. Adakah darah itu dipanggil darah haid atau darah fasad, darah istihadah? Jadi di dalam hukum fiqh, darah itu dipanggil darah haid walaupun belum cukup umur 9 tahun, kerana masih lagi dalam lingkungan 16 hari nak sampai cukup umur dia 9 tahun. Yang kedua, darah yang berhenti lama. Contoh perempuan setelah sampai umur 40 tahun berhenti darah. 10 tahun tak keluar darah, umur 50 keluar balik darah. Darah ni kita nak kata darah apa? Di dalam hukum fiqh, darah ni tetap dipanggil darah haid walaupun setelah berhenti darah haid begitu lama. Kerana umur Aisyah, mana berhenti darah haid perempuan ataupun bahasa lain dipanggil menopause lah, iaitu umur 60 tahun. Okey. Dan seterusnya, darah yang keluar ketika bersalin, hampir bersalin atau ketika bersalin masuk waktu zuhur. Bersalin tak lagi, tapi darah dah keluar. Darah ni kita nak kata darah apa? Adakah darah nifas? Bukan darah nifas. Darah ni dipanggil darah talak. Dan wajib atas perempuan ni dipanggil daimul hadas, bersuci cara orang daimul hadas. Dan yang seterusnya, darah yang menyelangi 15 hari pada nifas. Darah dah selang, darah keluar lepas daripada bersalin, keluar, lepas tu berhenti darah 15 hari straight berhenti darah. Lepas 15 hari keluar balik darah. Darah yang kedua keluar, contoh baru dalam lingkungan 30 hari lepas pada bersalin. Adakah dihukum darah nifas? Bukan dihukum darah nifas. Darah yang kedua dipanggil darah haid. Ya? Kenapa alasannya? Alasannya selang di antara darah pertama dengan darah kedua tempoh suci, iaitu 15 hari, 15 malam. Dan yang terakhir contoh yang saya nak datangkan di sini, iaitu seorang perempuan yang keluar darah haid melebihi 15 hari, 15 malam. Ataupun seorang yang bersalin, darah dia keluar melebihi 60 hari, 60 malam. Masalah ini dipanggil istihadah bil haidi, istihadah fil nifas, yang mana istihadah bil haidi ada 7 permasalahan yang perlu kita ketahui, dan istihadah fil nifas ada 5 permasalahan yang perlu kita ketahui, yang mana keadaan perempuan ini berbeza-beza keadaan keluar darah mereka, dan kita tak boleh hukum sama. Jangan buat pantang orang Melayu 40 hari bersalin, habis lipat telekung,
lepas pada 40 hari baru keluarkan telekong. Yang ini salah. Prinsip, pegangan macam ni salah. Biar kita hidup berpegang atas ilmu sebagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, saya nak sebutkan di sini apa hukum orang laki-laki pada masalah mempelajari darah haid. Ingat, jikalau isteri kita ambil isteri sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai mana pendamping diri kita, tiba-tiba kita tak tunaikan amanah yang Allah Ta'ala beri segi pengetahuan tentang hukum darah, bermakna suami akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Tentang anak-anak perempuan kita, isteri kita, tiba-tiba mereka tak tahu hukum darah tersebut, tanggungjawab ke atas suami. Ingat, tanggungjawab ke atas suami di hari akhirat yang mana mereka tak akan lepas. Jadi oleh kerana itu saranan saya, jangan kita serahkan ilmu ni kepada perempuan sahaja. Sepatutnya orang laki-laki pun perlu memahami, mengetahui hukum darah tersebut. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.